Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kumpulan SCCA 1023. Okey, konten kita pada hari ini ialah pertama saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya, yang kedua ialah pengenalan, ketiga jenis-jenis komunikasi, yang keempat halangan-halangan kepada komunikasi yang berkesanan. Dan kelima, halangan komunikasi semasa COVID-19, dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Okey, pada yang pertama ni saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang. Pertama iaitu Kashful Azim, nombor matrik 296973. Yang kedua Izzat Zarif 296978. Yang ketiga Akmal Omar 296560. Terakhir sekali ialah saya Muhammad Afwan 296931. Okey, pengenalan. Komunikasi mempunyai peranan yang besar dalam hidup manusia. Oleh itu, komunikasi menjadi salah satu bidang yang dikaji secara berterusan dengan harapan manusia menjumpai satu strategi atau prosedur untuk mencapai komunikasi yang berkesan. Kesedaran pentingnya komunikasi kepada manusia dapat dilihat apabila ramai di antara kita bertekad untuk menubuhkan satu penyimpulan dalam mencapai komunikasi yang berkesan. Profesor Wilbur Suckham mengatakan bahawa komunikasi dan masyarakat adalah dua data kembar yang tak dapat dipisahkan. Komunikasi dikatakan berhasil jika terjadinya perfahaman di antara penyampai dan penerima. Baik, saya akan sambung jenis komunikasi. Pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran maklumat di antara seseorang dan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat tahu langsung kesannya. Menurut DeVito 1989, komunikasi interpersonal adalah penyampaian maklumat oleh satu orang dan penerimaan maklumat oleh orang yang lain. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara bersemuka yang memungkinkan langsung, baik secara lisan atau bukan lisan. Komunikasi yang berlaku di antara dua pihak yang berperanan sebagai penghantar dan penerima mesej. Seterusnya, komunikasi awam. Komunikasi awam adalah yang melibatkan individu dan dengan individu lain yang ramai. Contohnya, taklimat, ucapan, ceramah dan media massa dan lain-lain, di mana seseorang individu berkomunikasi dengan ramai orang. Seterusnya, berikut adalah halangan-halangan kepada komunikasi yang berkesan. Pertama, halangan kepada komunikasi yang berkesan adalah persekitaran. Seterusnya, biological, kosakata, bahasa, susunan, struktur, emosi, sosial dan kesihatan. Halangan komunikasi semasa COVID-19. Disebabkan COVID-19, emosi pekerja terganggu kerana pekerja terpaksa berhati-hati untuk mengelakkan terkenanya COVID-19. Aktiviti komunikasi seharian terganggu disebabkan terdapat fikiran yang berhati-hati untuk menentukan sesuatu aktiviti di tempat kerja. Halangan komunikasi semasa COVID-19, emosi pekerja juga tidak mengikut arahan majikan disebabkan pemikiran yang ngeri terhadap COVID-19. Manjur naluri sedia berhad terpaksa menanggung risiko hampir 5 juta disebabkan terhalangnya komunikasi di antara majikan dan juga pekerja. Persekitaran masa COVID-19, kerajaan telah memerintah perintah kawalan pergerakan. Disebabkan itu, arahan yang ingin diberikan dari majikan terhad. Atas waktu ini, komunikasi hanya berlaku di atas talian dan menyebabkan kekeliruan. Halangan komunikasi semasa COVID-19, persekitaran. Bagi pekerja yang duduk di kawasan pedalaman, agak sukar untuk mendapatkan info yang ingin disampaikan kerana tiada jaringan internet yang bagus. Kesimpulannya, tuntasnya, komunikasi semasa dan selepas COVID-19 telah banyak mengalami perubahan disebabkan peningkatan penggunaan teknologi kerana telah diadaptasi ketika COVID-19. Pandemik COVID-19 telah membuka banyak organisasi untuk bekerja secara jarak jauh
disebabkan organisasi dapat menjimatkan kos operasi.